hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran 23 April hari Khamis bersama kami bertiga sekali lagi. Saya Segita, Rina dan juga Fatin, dan kami berharap anda di rumah sihat-sihat walafiat dan terus setia bersama kami sepanjang 1 jam ini kerana hari ini topik yang kami bawakan anda adalah cukup menarik. Bila cerita tentang cukup menarik, pastinya sesuatu yang kita nak refleksikan diri kita, apatah lagi insya-Allah seluruh umat Islam akan nak meraihkan kehadiran bulan Ramadan kalau diikutkan esoklah. Jadi hari ini kita nak persiapkan diri kita, Fatin. Kalau Rina dan juga macam saya sendiri dah siap dah list untuk Ramadan, buka puasa dan sebagainya. Sebab yelah kan kita bekerja dan juga kita nak kena sambut puasa. Tapi mungkin juga ada di luar sana penonton kita yang membuatkan Ramadan kali ini agak berbeza, namun istimewanya kerana permulaan kita hari ini untuk kita start esok. Dan apa yang pastinya, walaupun situasi untuk tahun ini sedikit berbeza berbanding dengan tahun-tahun lepas, keraian ataupun sambutan bulan Ramadan ini kita harapkan ia lebih menarik kerana inilah masa terbaik untuk kita menyambutnya bersama dengan ahli keluarga. Saya rasa kesempatan ini juga sebenarnya bukan saja dalam kalangan masyarakat ataupun umat Islam. Mereka yang bukan Islam pun, kalau lihat dulu kan, bila berpuasa ramai-ramai turun ke bazar Ramadan dan sebagainya. Itu pengalaman untuk Sugi, saya rasa. Itu antara yang saya sendiri setiap tahun teruja, bazar Ramadan. Tapi tak apa, tahun ni lain sikit lah. Kita atas talian saja. Ya, atas talian. Ataupun Rina boleh buatkan saya kuih pelita yang saya suka. Kita buat bersama-sama. Mungkin juga Ramadan kali ini kita lebih tahu macam mana nak buat menu-menu masakan kuih muih. Menarik. Tapi kita ada sesuatu juga nak diwawarkan, Sugi. Iaitu Ensure Fit at Home, Staying Strong Together bersama dengan Ensure Gold. Kini ada berita gembira untuk anda penonton-penonton di rumah, iaitu Ensure Gold sedang mengadakan peraduan dan 200 pemenang bertuah akan menerima Smart Fitness Trackers. Dan bagaimana anda boleh sertai peraduan ini? Senang saja, Sugi. Langkah pertama, beli satu tin 850 gram Ensure Gold Coffee dan ambil gambar produk dengan resip pembelian. Langkah kedua, ambil gambar anda bersenam dengan Ensure Gold Coffee dengan cara yang paling kreatif dan anda perlu upload di Facebook anda dengan menggunakan #EnsureGold, #StrongerTogether. Dan langkah ketiga, akhirnya hantarkan langkah 1 dan 2 ke Google link panduan seperti yang tertera di kaca TV anda. Untuk maklumat lanjut, sila layari halaman Facebook Albert Mami Scoop. Peraduan bermula hari ini hingga 22 Mei. Stay strong and win. Ada banyak peluang sebenarnya untuk penonton kita menang. Ini adalah salah satu caranya. Baik, hari ini selain daripada kita nak berkongsi tentang topik kita pada hari ini, kabarnya kita juga nak perdengarkan sebuah lagu untuk tonton dan penonton. Lagu terbaru daripada artis dia yang tajuknya adalah Tak Terganti. Ada dalam kalangan anda mungkin sudah boleh meneka siapa artisnya. Tapi apapun, kita akan saksikan video klip daripada siapa ya, Fatih? Alvin Chong. Kita saksikan. Kepala ini mau pecah, fikirkanmu. Hati telah penuh, mau meledak rindukanmu. Kata tak cukup untuk ungkapkan perasaanku. Kau takkan menyangka sebesar mana ku inginkanmu. Bagiku dunia
seisinya takkan berkuasa menggantikanmu. Bagiku tiada yang selainmu, bisa bahagiakanku, buatku jadi diriku. Kepala ini mau pecah pikirkanmu, hati telah penuh mau meledak rindukanmu. Kata tak cukup untuk ungkapkan perasaanku. Kau takkan menyangka sebesar mana ku inginkanmu. Bagiku dunia dan seisinya takkan berkuasa menggantikanmu. Bagiku tiada yang selainmu, bisa bahagiakanku, buatku jadi diriku. Buatku jadi diriku. Itu dia persembahan bukan work from home tapi persembahan performance from home dari Elvin Chong dengan lagunya Tak Terganti. Dan kini kita akan bersama dengan Elvin dalam talian. Hello Elvin. Hai. Hai. Hello. Hai guys. Ni bangun awal sebab nak bersama wanita hari ni kan? Yelah, awal sangat. Baru je bangun sebenarnya. Baru je bangun. Okey, Elvin, kalau kita tengok dari segi lagu Tak Terganti, mungkin peminat Elvin sendiri nak tahu bagaimana agaknya tercetus lirik-lirik. Kalau kita dengar sayu, beralun, mungkin boleh kongsikan. Sebenarnya lagu ni Abi dapat demo daripada penulis Indonesia. Lagu ni lirik dengan melodi dia semua cerita dari Indonesia. Sebenarnya Abi tak ada niat pun nak cari lagu dari negara mana. Sepatutnya kita nak cari dekat Malaysia je. Tapi bila kita kumpulkan demo tu, bila Abi dengar tu, Abi rasa macam terkumpul dengan lirik dengan melodi lagu Tak Terganti punya demo. So kita pun ambil lagu ni, Abi pilih lagu ni antara sebab dia adalah Abi nak khaskan lagu ni untuk orang-orang yang tak boleh digantikan dalam hidup saya. For example, my grandparents yang telah meninggal, ataupun kawan-kawan, rakan-rakan family dan juga fans yang sekarang masih lagi wujud dalam hidup saya memang tidak diganti dalam hidup saya. Sweet sangat apa yang Elvin baru kongsikan. Tapi mungkin Elvin juga boleh kongsikan bagaimana sambutan daripada peminat-peminat Elvin selepas lagu Tak Terganti ini dikeluarkan. Sebenarnya Alvin lebih dikenali sebagai pelakon dalam industri Melayu. That's why Alvin cuba untuk nyanyi balik sebab Alvin sebenarnya jadi artis dekat market China. Alvin start sebagai penyanyi dulu. Lepas tu sekarang ni walaupun lagu saya kalau dibandingkan dengan orang lain mungkin saya tak meletup sangat. Tapi Alvin tengah cuba dan Alvin sekarang syukur sampai sekarang dengan lagu Tak Terganti ni tetap disukai oleh peminat sendiri lah. So harap lagu ni lepas dia disiarkan di Wanita Hari ini boleh dapat lagi banyak support daripada peminat. Okey, itu mengenai Tak Terganti. Kita ada dengar juga lagu Elvin iaitu Jangan Keluar. Banyak kolaborasi daripada artis-artis dan lagunya menarik sekali. Mungkin Elvin boleh kongsikan sepenuh PKP ni sesuai sangat lagu. Lagu Jangan Keluar ni sebenarnya kita siapkan lagu ni dalam masa 10 hari. Termasuk recording dan juga music video. Kita buat semua dekat rumah sendiri. So maksudnya Universal Music, label kita sebenarnya kita nak keluarkan satu lagu untuk mengingatkan
Malaysian supaya stay dekat rumah dan keluar mana-mana. Sebab dapat juga berita yang ada juga golongan yang tidak dengan cakap kerajaan yang tak patut diperintah kawalan pergerakan. So kita harap, kita sebagai penyanyi, kita nak bersuara supaya kita dapat menasihatkan kepada siapa yang masih lagi tak faham keadaan Malaysia sekarang ni. So harap lagu ni dapat bagi impact lah kepada masyarakat Malaysia. Dan kami sebenarnya sempat mendengar lagu itu dan sangat catchy. Kami suka lagu itu. Tapi mungkin Elvin juga boleh kongsikanlah sepanjang PKP ni antara aktiviti yang Elvin lakukan di rumah. Sebab mungkin tak ada syuting, tak boleh pergi studio. Apa antara aktiviti yang Elvin lakukan? Aktiviti Elvin saya rasa lebih kurang sama dengan orang lain. Mesti di rumah, kemas rumah, belajar masak sendiri. Lepas tu ada satu benda yang saya rasa tak ramai lagi buat. Saya cuba untuk potong rambut sendiri dengan potong gunting sahaja. rambut sendiri ya. Okeylah, nampak rambut tu nampak kemas lagi, terurus. Okey, sedikit terakhir dari Elvin sendiri untuk peminat-peminat Elvin, mungkin untuk tarik mereka mendengar lagi lagu Tak Terganti. Okey, selain daripada terus sokong saya, sokong semua orang seni Malaysia ataupun semua industri yang buatan Malaysia, saya nak ingatkan semua orang supaya patuhi PKP ni supaya kita boleh harungi virus ni secepat mungkin. Dan Elvin wish all the Muslim friends selamat berpuasa in advance. Okey, baiklah, terima kasih Elvin, jaga diri ya. You too. Thank you. Okey, jangan keluar. Jangan keluar malu. Okey, itu dia Elvin Chong dengan lagu terbarunya Tak Terganti dan juga Jangan Keluar, iaitu lagu yang dikolaborasi bersama dengan ramai lagi artis yang lain. Kalau kita tengok artis-artis yang menyanyikan lagu Jangan Keluar tu, banyak artis-artis hebat. Ya, betul. Shalma, Eliana, siapa lagi? Saya tak ingat, tapi anda boleh lihat di YouTube lagu Jangan Keluar. Dan berbalik kepada di awal rancangan tadi, Rina berkata yang topik hari ini ada kaitannya dengan refleksi diri. Tapi apakah topiknya, Rina? Boleh Rina kongsikan? Okey, sebenarnya bila kita cerita tentang refleksi diri, bagaimana sebenarnya kita nak menilai semula mungkin apa yang telah kita lakukan sepanjang setahun yang lalu untuk kita perbaiki di tahun ini. Dan kesempatan di bulan Ramadan ini juga dilihat sebagai platform terbaik untuk kita sama-sama mencari apa yang perlu kita lakukan untuk sama-sama mendapat kebaikan. Kalau anda sendiri ada sebarang persoalan ataupun pengalaman nak dikongsikan berkenaan dengan muhasabah diri sepanjang Ramadan, boleh ajukan di Facebook Wanita Hari Ini. Sebab sekejap lagi kami nak bersama dengan tetamu istimewa kami, Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Banyak persoalan nak dikupas, jadi tunggu selepas ini. Wanita Hari Ini. Saya sebaik mungkin biasakan diri untuk lebih banyak minum air putih. Makan pun dalam kuantiti yang sederhana sebab tak nak perut terkejut bila berpuasa 30 hari nanti. Jadi saya pun nak puasa yang berkualiti, bukan sekadar berlapar dan dahaga sahaja. Sekarang ni pun saya dah mula kurangkan masa tengok movie, gantikan dengan perkara yang lebih bermanfaat, yang menguntungkan. Persiapan saya untuk bulan Ramadan kali ini, mestilah saya nak jaga kesihatan diri saya dari time coronavirus ni. Saya akan elakkan daripada keluar rumah selalu dan duduk dalam rumah supaya kesihatan saya pun terjamin dan puasa saya pun penuh pada tahun ini. Saya cuba untuk betulkan waktu tidur saya supaya saya boleh bangun lebih awal untuk sahur dan siang ni boleh buat benda-benda yang lagi produktif. Saya ikuti ceramah-ceramah agama di laman sosial seperti Instagram dan Facebook. Bulan Ramadan ini bulan yang kita perlu jadi lebih baik kerana bulan ini penuh dengan keberkatan. Saya akan masak masakan yang berkhasiat dan menu yang sihat untuk keluarga. Di kesempatan bulan Ramadan ini, saya ingin mengambil peluang untuk mendekatkan diri dengan amal ibadah dan mengeratkan hubungan silaturahim, baik dengan keluarga ataupun kawan-kawan. Saya nak jaga kesihatan saya supaya saya dapat berpuasa penuh pada bulan Ramadan kali ini. Saya nak elakkan benda-benda yang makruh, benda-benda yang boleh membatalkan puasa saya, dan juga saya akan fokuskan diri pada amal ibadat dan juga senaman lah.
Itu dia tadi antara pandangan mereka di luar sana. Bagaimana persiapan yang dilakukan untuk menghadapi bulan Ramadan? Banyak sebenarnya aktiviti yang boleh dilakukan ya, Sugi. Tapi hari ini kita nak bersama dengan tetamu istimewa kita seperti yang saya wawarkan sebentar tadi. Nak bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi kita yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Apa Datuk. khabar? Terima kasih. Sorina Sujita ya. Ya, Datuk sihat. Dan Ya, kalau kita lihat walaupun secara atas talian masih kekal handsome-nya ya. Allah. Ramai orang cakap itu yang saya segan tu. Tak apa, kami ni kira berkongsilah kegembiraan tersebut. Datuk, berbalik kepada topik kita pada hari ini, kita nak muhasabah diri sepanjang Ramadan. Bila sentuh tentang nak muhasabah diri, tentunya ia adalah bagaimana cara untuk kita reflekskan diri kita. Kita nak ingat balik sepanjang tempoh tahun yang lalu, apa yang kita dah buat untuk kebaikan, apa kesilapan yang kita dah buat. Bagaimana sebenarnya kita nak ambil kesempatan di bulan Ramadan ni, kita sama-sama nak perbaiki diri, Datuk. Wow, soalan sangat bagus. So terima kasih pertama-tamanya. Yang saya dengar daripada video recording orang yang you interview tadi, sangat cantik dia punya respon tadi. Ya. Sebenarnya langkah pertama untuk pasang niat dan muhasabah diri, ya, terima hakikat bahawa kita ni belum baik, belum sempurna, ya, belum lagi di atas landasan yang terbaik, ya. So artinya kita banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesilapan yang perlu kita betulkan, dan Ramadan kali ini sebagai satu titik perubahan yang sangat berkesan untuk overhaul diri kita secara menyeluruh. Ya. Apatah lagi kita ada wabak COVID-19 sebagai asbab. Lepas tu puasa ialah Sayyidus Suhur. Artinya penghulu segala bulan. Dan dia bermula pada Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. Cantiknya perancangan Tuhan kali ini. Jadi kalau boleh saya nak minta semua yang menonton, termasuk Rina. Ya, saya. Ya, dan semua sahabat, betulkan niat balik. Niat puasa kena betulkan. Bukan niat nawaitu sama Qadir, bukan. Itu tak payah repair. Itu betul dah. Betulkan niat bahawa wahai Tuhan, jadikan puasa 1441 Hijri ini puasa yang lebih baik daripada yang lepas-lepas. Itu satu. Yang keduanya, jadikan puasa aku kali ini puasa yang dapat membuang semua sifat-sifat mazmumah, sifat negatif dalam diri aku dan bentuk sifat-sifat positif dalam diri aku. Niat yang kedua. Ya, niat yang ketiga, mungkin kita nak jadi ini dia. Nak jadi orang baru yang kita sebut bye-bye new normal tu, nak jadi orang baru. yang keluarga kita pun sayang, masyarakat sayang, Tuhan sayang, semua orang sayang. Jadi kalau niat kita dah betul, maka kita mudah nak muhasabah diri kita, sebab dia punya target dah betul, objektif dah betul, maka pengisiannya mudah untuk kita cari untuk menepati seperti mana yang kita niatkan. Okey, tapi secara amnya, Datuk, biasa kita baca stop, reflect, renew, refresh. Tapi ada orang ni susah sangat nak refresh, susah nak menilai, nak melihat kekurangan diri sendiri ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana proses untuk menjadi orang baru ni boleh dilakukan. Itulah dia, kita kena ingat hakikat bahawa orang kita ni orang biasa. Ya, orang biasa-biasa, tapi kalau bertindak luar biasa, memang akan jadi orang luar biasa. Kalau ikut kajian satu dunia, orang luar biasa ni mungkin sekitar 2-3% saja ikut normal curve tu kan. 3% saja yang berubah, bertambah hebat. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kali ini, jadikan aku orang yang 3%. Jadi yang penting kena cek satu persatu lah. Satu persatu ya. Kita cek contoh. Ya, katalah ya, adakah aku ni orang yang sentiasa minta ampun pada Tuhan tiap-tiap malam? Kalau orang Islam dia solat taubat tiap-tiap malam. Ya, sebab bulan Ramadan ialah bulan maghfirah, bulan keampunan. Tapi kalau kita solat taubat tiap-tiap malam, istighfar 100 kali minta ampun dan memaafkan orang lain tiap-tiap malam, mana mungkin Tuhan nak ampunkan kita? Sebab ya, what goes around comes around. Jadi itu cek. Jadi ya betul lah Fazilah Kamsah kata, ya, kita patut minta ampun tiap-tiap malam sebelum tidur, tapi aku tak minta ampun pun, tak solat taubat pun. Contohlah kan. Ini bulan Ramadan ialah bulan, katalah untuk orang Islam kita bulan Al-Quran. Adakah aku membaca Al-Quran tiap-tiap hari? Aku nak bazan untuk khatam ke tak? Khatam tu tak jadi isu, tapi aku perapatkan diri dengan Quran. Cek. Ya. Bulan Ramadan ialah bulan menjaga panca indera.
mata, telinga, mulut. Aku ni macam aku ni. Aku tak jaga jari, aku masih forward benda yang bukan-bukan. Aku masih forward, aku tidak tabayun, tidak check, tidak pastikan dulu. Barang siapa yang menyampaikan sesuatu yang tidak dipastikan, tidak disemak, sama macam berbohong atau malah mengumpat. Jadi kita kena check balik. Jadi Syurita bertanya, macam mana kita nak tahu kita silap? Itulah, bila kita check one by one, kita, adakah aku tidur mengiring ke kanan supaya jantung aku dapat berpam darah dengan hebat? Jadi kita, adakah aku bangun tidur senyum? Waktu yang paling mustajab untuk berdoa di samping sebelum buka puasa ialah bangun sahur. Dan ikut survey saya, ramai orang bangun sahur lupa nak berdoa sebelum makan sahur. Jadi kita dah nampak, banyak kelemahan aku lah. Banyak kelemahan lagi yang aku belum buat lagi. Contohnya. Ya? Dan salah satu, bulan Ramadan adalah bulan kita sedekah. Bulan kemurahan. Jadi aku ni dalam PKP ni, MCO ni, macam mana aku nak belanja orang makan berbuka puasa? Cari jalan. Macam-macam jalan boleh. Ya, kalau nak 1,000 usaha, kalau tak nak ada 1 bilion alasan. So bila kita ada niat tu, insya-Allah lah. InsyaAllah. Jadi bila kita check one by one begitu, Sujita, kita akan nampak, banyak lumpunya perkara yang aku boleh perbaiki asbab Ramadan 1441 Hijri. Saya tertarik bila Datuk menyentuh tentang kena cek satu persatu. Seolah-olah kita perlu ada checklist ya, Datuk. Tapi hakikatnya, setiap daripada kita ini, memang di awalnya itu, kita teruja. Kita rasa perlu kita tahu apa kurangnya, apa kesilapan kita yang kita nak perbaiki. Tapi kadang-kadang, Datuk, biasalah manusia. Di pertengahan jalan, dia kecundang juga, Datuk. Dia dah lupa yang checklist dia, yang apa perlu dia letakkan sasarannya untuk sepanjang Ramadan ni. Orang macam tu macam mana kita nak betulkan, Datuk? Good question. Itu bagus tu. So kita sekarang ada PKP. Artinya kita duduk kat rumah. So saya dah set malam ni, selepas saya sembahyang maghrib, kita sebelum sembahyang isyak dan tarawih, saya akan bagi tazkirah kepada keluarga saya dan saya akan share apakah matlamat yang kita akan buat untuk Ramadan kali ini. Bila salah satu cara untuk maintain kita punya keterujaan itu sampai hujung ialah sharing. Kita share dengan orang-orang tersayang. Ya, katalah bila saya dah beritahu isteri dan anak, kan ada yang kan kata nak diet, kata nak kata nak kata Quran, banyak kata-kata. Ini yang kadang-kadang kita tak tahan tu. So, peringatan daripada ahli keluarga, that is the beauty of PKP kali ni. So we are at home, So kita memesan, tegur menegur, ingat mengingatkan, dan siapakah orang yang paling berkesan dalam menegur dan mengingatkan? Orang-orang tersayang, dan kita sekarang kat rumah, wow. Jadi saya yakin puasa kali ini mungkin sangat istimewa untuk kebanyakan orang kalau dia benar-benar berazam untuk berubah. Okey, dan seperti yang Datuk katakan, semestinya istimewa Ramadan kali ini adalah semua orang duduk di rumah. Betul. Tapi Datuk, ada pula yang mungkin dah memang banyak merungut, membuat perbandingan, alamak situasi saya ni memang teruk, tak sama dengan orang lain. Bagaimana mereka boleh bermuhasabah, rasa bersyukur dan tidak membuat perbandingan itu? Wow, Sujita, soalan yang sangat luar biasa. Bagus soalan ini. Ya, sebenarnya mesti kata orang pandai-pandai, orang bijak pandai. Ramai orang tak ada gaji, tapi semua orang ada rezeki. Jadi artinya, tapi rezeki ini akan datang kepada orang yang pertamanya orang yang bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, Tuhan akan tambah, Allah akan tambah-tambah nikmat. Jadi persoalannya, betul kata Sujita, kita ni kadang rasa kita dah bersyukur, perasan kita dah bersyukur, tapi hakikatnya kita belum bersyukur. Jadi itu sebabnya kadang-kadang rezeki kita tertutup. Ya, ada je masalah. Itu sebabnya bila saya nampak 2 hari lepas, di mana kita punya maritime punya geng, dia tahannya nelayan-nelayan, semua nelayan dah panik. Rupanya nak bagikan sumbangan, makanan, beras dan sebagainya, semua bersyukur sebab kena tahan di maritime punya geng. Jadi artinya bila kita bersyukur, kata pakarlah, bila kita tanya, saya tanya berapa peratus orang Islam yang bersyukur? Semua geleng kepala. Tapi Tuhan Allah sebut wa qalilu min ibadiy syakur. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Oleh kerana sedikit yang bersyukur, maka itu yang ramai orang yang tak bersyukur ataupun belum bersyukur ada masalah. Yang ada je masalah kekangan. Betul lah kata Sujita, dia bolehlah, dia senang. Tidak.
Tuhan Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita benar-benar betulkan hati kita, hati yang bersih akan jadi magnet. Dia akan tarik rezeki, tarik kisah orang, tarik sayang orang, tarik kepekaan orang lain terhadap kita kalau hati kita bersih sebagai magnet. Ya. Dan satu lagi yang saya selalu sebut, bila mulai hari ini, bila kita pandang orang, kita lontar gelombang ataupun aura positif, maka mudah-mudahan aura positif akan datang kepada kita termasuk rezeki-rezeki. Tapi yang paling penting ialah Ramadan sebagai titik peluang untuk betulkan hati kita. Hati yang bersih akan tarik rezeki, tarik sayang, ya, dan tarik cinta sejati untuk mereka yang belum dapat cinta sejati. Rina. Ya, kalau bila dah ada aura positif, kita berikan, pastinya kita juga dapat pulangan aura positif itu. Ya, Datuk? Right. Baik, sedikit rumusan daripada Datuk untuk topik kita ini. Dan kalau di musim PKP ini, mungkin ada sebarang program juga yang Datuk kelolakan? Itu seperti biasalah ya, kita dalam kita PKP ini kita pun buat program banyaknya webinar dan online. Jadi kita akan buat program untuk menjadi pekerja cemerlang pasca PKP dan kita akan bagi ya tip terutamanya saya ada satu tip pengisian baru 20 tip senjata sulit pekerja cemerlang. Itu yang nak share. Itu insya-Allah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Datuk atas perkongsian yang cukup bermanfaat. Banyak yang saya sendiri belajar hari ini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Datuk. Jaga selamat diri. Berpuasa ya Datuk. Ya, selamat berpuasa Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dan pandangan daripada Datuk saya kira boleh membuka minda dan juga hati setiap daripada penonton-penonton untuk kita lihat dari sudut yang lebih positif. Saya setuju apa yang Datuk sampaikan. Kalau kita sendiri membawakan satu gelombang ataupun aura positif itu dan kita berikan kepada mereka, pastinya kita juga akan turut merasa impaknya. Setuju sangat Rina. Seperti magnet. Setuju. Tapi tak magnet, dia lain pula. Dia opposite attracts. Tapi ni orang kata positive vibes, positive attracts. Kan? Dan saya sangat tertarik dengan apa yang Datuk katakan tadi. Kadang-kadang tu kita rasa yang kita dah bersyukur tapi sebenarnya kita belum lagi mengecapi kesyukuran itu. Kena semak balik checklist kita. Ya. Okey, kita nak terus bawakan satu lagi sudut pandang mungkin dalam kalangan selebriti kita yang melihat bulan Ramadan ini sebagai satu bulan permulaan untuk mereka mencari lebih banyak kebaikan dan melakukan perubahan. Jadi untuk itu Fatin akan bersama dengan salah satu rakan selebriti kita iaitu Ernie Zakri yang tahun ini mungkin lain sikit, ada penampilan baru untuk Ramadan tahun ini. Silakan Fatin. Okey, sebelum tu saya nak ambil sikit kata-kata Datuk Fadilah tadi, terima hakikat kita belum baik, belum sempurna, indah sekali. Sebenarnya mungkin bulan Ramadan ni bulan kita untuk kita bersedia dan buat satu permulaan baru dalam hidup kita dan mungkin boleh berterusan hingga sampai bila-bila. Dan kali ini kita nak bersama dengan tetamu kita juga yang agak istimewa di mana penampilan baru, sisi baru bulan Ramadan. Kita nak tanya juga apa antara persiapan beliau. Hello Ernie. Hai, Assalamualaikum. Hai Ernie, sihat? Hai. Okey. Sihat, Alhamdulillah. Cantik syukur. Ernie. Okey Ernie, kita tahu sempena bulan Ramadan ni, Ernie mungkin ada persediaan Ernie sendiri. Kalau kita tengok Ernie dalam penampilan baru, sisi baru, telah pun berhijrah. Alhamdulillah. Mungkin boleh kongsikan dengan peminat Ernie bagaimana agaknya terdetik ataupun niat untuk berhijrah dengan hijab. Okey, sebenarnya niat ni daripada last year lagi. Ingin sangat nak pakai tudung. Tetapi mungkin masa tu Ernie banyak fikirkan pasal kerja lah apalah. Which is, I know benda tu adalah bukan satu alasan. Once dah terdetik tu, you have to find the hidayah. Senang cerita lah kan. Sebab hidayah ni bukan kita, bukan diberikan pada kita. Pada masa tu Ernie fikir macam, okay tak apalah. Let's just hold it for a minute. Saya akan buat kerja-kerja saya. But bila saya hold thought saya nak memakai tudung, dia thoughts tu sampai setahun saya tak pakai tudung. And then bila pergi ke umrah bersama dengan parents saya, saya minta mereka doakan saya, semoga saya apa saja yang saya niatkan tu termakbul. But bila saya balik, of course start dengan kerja and all, saya selesaikan dulu. Dan hikmah PKP ni lah sebenarnya yang boleh saya syukuri sebab saya memakai tudung masa first week of PKP. Dan thoughts tu datang secara tiba-tiba yang mana saya cakap, okay, this is actually the right time for me untuk memakai hijab.
As I'm saying this, saya ingin memberitahu pada anda semua Ernie Zakri still Ernie Zakri yang lama yang makan tudung atau tidak makan tudung, saya tetap sama, you know, how I interact with my fans and all, tidak ada bezanya. Cuma of course setiap manusia ingin yang terbaik dan ini adalah salah satu cara saya untuk, you know, mencari jalan untuk menjadi lebih baik, insyaAllah. Okey, Ernie, kita nak tahu juga berkenaan topik kita hari ini iaitu muhasabah diri sepanjang Ramadan. Untuk Ernie sendiri, bagaimana agaknya persiapan Ernie dan sekeluarga dalam menyambut Ramadan esok? Ya, betul. Okey, kita agak sedih sebab kita tak dapat berterawih di masjid seperti dahulu. Tetapi hikmahnya dekat sini, tidak dapat berterawih di masjid bukannya tidak dapat langsung berterawih. So, saya dapat insya-Allah apa yang saya impikan untuk Ramadan tahun ni, saya nak terawih bersama dengan keluarga saya, diimamkan oleh bapa saya bersama dengan ibu saya. Sebab kami 3 orang je dekat rumah. So, saya rasa tidak ada yang mustahil dan benda terawih adalah satu solat yang tidak susah pun. So, apa yang saya nak prepare, kira apa yang saya nanti-nantikan adalah solat terawih bersama keluarga saya, first time berjemaah di rumah. Dan benda itu adalah satu benda yang saya rasa it's gonna be you know, satu benda yang indah dan akan saya recall lah. Ada hikmahnya walaupun you know kita bersedih tak dapat sambut Ramadan macam dulu, nak pergi bazar Ramadan, tapi ada di sisi lain yang kita kena try to look at it positively dan bila kita pandang itu secara positif, insya-Allah segala-galanya kita akan rasa happy je. Okey, Ernie, kita nak tahu juga tadi berkenaan dengan hikmah bulan Ramadan. Dan kalau kita tengok selain daripada kita beribadah dalam bulan Ramadan, apa antara aktiviti Ernie di rumah sebenarnya? Aktiviti saya, saya makan sebab saya memang suka makan dan saya banyak spend time dengan family lah. Sebab sebelum ni saya tak banyak spend time dengan family saya. Saya banyak kerja di luar. Kadang-kadang balik pukul 12 malam tak dapat jumpa my parents. But Alhamdulillah masa PKP ni like literally 24 hours saya bersama dengan mereka. Dan itu adalah satu benda yang sangat-sangat you know, indah bila saya fikirkan, and saya rasa banyak lagi aktiviti lain, of course lah, saya banyak tengok movies, but aktiviti saya dari sudut nyanyi. Okey. Kita ada masalah. Okey, kita ada masalah teknikal. Tidak berhenti kerana saya banyak melakukan kerja-kerja juga di media sosial. Okey. Sorry. Saya banyak melakukan aktiviti di media sosial juga. Jadi saya rasa itulah satu benda yang kesibukan aktiviti tu masih ada lah. Okey, ini sedikit mungkin nasihat kepada peminat sempena bulan Ramadan, mungkin kata-kata yang boleh memberi inspirasi kepada mereka untuk terus kuat dalam kita menempuh Ramadan yang agak berbeza ketika ini. Okey, pesanan saya kita harus kuat sebenarnya untuk menghadapi PKP ini. Bukan saja pada bulan Ramadan, tetapi PKP ini sendiri sebenarnya bila dah terlampau lama duduk di rumah, saya pasti sebab kita manusia biasa, of course ada rasa sedih, tak dapat nak buat aktiviti macam dulu. Tetapi macam saya cakap tadi, haruslah lihat ini sebagai satu jalan yang positif untuk menyihatkan kembali Malaysia. Ini adalah tugas kita dan tanggungjawab kita, dan saya rasa semua rakyat Malaysia sekarang ni peratusan tanggungjawab itu lebih tinggi, dan saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Semoga Ramadan tahun ini memberi 1001 pengajaran, keberkatan, dan semoga ibadah kita semua diterima Allah SWT, insya-Allah. Okey, terima kasih dan selamat menyambut Ramadan juga kepada Ernie sekeluarga. Jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, itu tadi antara perkongsian Ernie Zakri. Banyak sebenarnya memberikan inspirasi untuk kita penonton dan juga saya sendiri. Baik, banyak lagi perkongsian yang ingin kami berikan selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami dan kami pasti anda di rumah telah pun mendapat banyak manfaat daripada apa yang dikongsikan setakat ni. Ada banyak lagi yang ingin kami kongsikan bersama anda. Dan dengan itu kita akan bersama dengan Datuk Fiza Fairuz sekarang ni di talian. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Datuk, berkenaan esok kita dah nak berpuasa. Jadi untuk Datuk dan sekeluarga, bagaimana agaknya persiapan Datuk dalam kita berdepan dengan Ramadan esok? Persiapan
Apa khabar? Sihat, Datuk. Sugi. Datuk sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlalu straight to the point sangat. Macam terkejut. Okay, very simple. Bulan puasa ni persiapan macam biasa. Macam sebelum ni bulan Ramadan. Cuma perbezaannya bulan puasa tahun ni kita kekurangan, kita tak ada bazar, kita tak boleh pergi shopping dekat Masjid India, kita tak boleh shopping baju-baju raya, kan? Tak boleh berkumpul untuk buka puasa bersama-sama dengan keluarga semua kan. Jadi persiapan benda yang sama, kita bersahur dan kita berpuasa dan kita berbuka, benda yang sama, cuma beza dia adalah sikit-sikit je. Yang terasa sangat bila kita buat satu persiapan tu, kita tak dapat buat persiapan berbuka bersama keluarga dan ibu lah, mak kat kampung. Itu je lah beza dia. Okey, dan kalau kita dengarkan kalau Datuk tengoklah dari awal tadi, Datuk Fazilah Khamsah ada berkongsi bahawa sepanjang bulan Ramadan ni, bila kita bermuhasabah, kita boleh menjadi orang yang baru, pendirian kita, kalau kita buat refleksi lah. Kalau Datuk sendiri untuk bulan Ramadan ni, ada apa-apa yang Datuk orang kata nak reflect, renew dan refresh tak? Banyak tau benda tau. Banyak benda mungkin yang Datuk boleh kongsikan. Banyak benda yang kita boleh refreshkan dalam masa PKP ni semua tau. Sebab yang pertama sekali ialah saya dapat tarawih dekat rumah. Okey. Lepas tu saya banyak spend time dengan anak dan isteri kat rumah. Ialah kita syuting, kita kadang-kadang keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam. So tak ada benda yang dapat spend time dengan diorang semua. Jadi benda-benda macam ni pun dapat kita spend time dengan diorang juga dan muhasabah diri dekat rumah. Banyak tau benda-benda yang kita boleh refreshkan sepanjang apa yang terjadi sekarang ni. So benda-benda yang saya rasa macam magic pun ada sebenarnya tau. Maksudnya ada nikmat lah di sebalik apa yang berlaku. Itu yang apa Datuk cuba katakan ya? Yes. Sebab satu benda yang miracle yang terjadi ini adalah satu keistimewaan yang kita tidak akan dapat sampai bila-bila. Ya, betul, faham. Kalau kita tengok Datuk, kalau kita tengok kat visual sekarang ni pun dah macam-macam dah, pandai menari, menyakat anak, macam-macam. Mungkin bulan Ramadan ni Datuk dah ada pendedahan untuk anak-anak berpuasa? Memang anak saya yang pertama tu saya memang ajar dia berpuasa. Dapat sampai pukul 10 pagi pun cukup lah. Yelah. Tapi dia bangun pun dalam pukul 10. Mungkin dapat sekitar pukul 12 lah. So Alhamdulillah lah. So saya akan train dia orang. So saya ajar dia orang solat, ajar dia orang mengaji dekat rumah. Kalimat apa yang saya rasa saya mampu untuk mengajar tu, sedikit apa yang ilmu saya ada. Saya share apa yang ada dekat rumah. So dia orang tak adalah macam sebulan saya rasa dekat sebulan betul, kita duduk rumah kan. Sebulan dia duduk rumah, so jadinya banyak benda-benda yang bermanfaat. Kita duduk kat rumah, so kita jangan rugikanlah waktu-waktu macam ni. Jadi saya rasa ini bukan sahaja momen untuk Datuk bersama dengan keluarga, tapi ini adalah kegembiraan untuk anak-anak lah, sebab Datuk selalunya busy kan di luar rumah, syuting dan segalanya. Sekarang ni anak-anak bersama dengan Datuk lebih banyak masa yang dapat diluangkan. Mungkin di penghujung ini Datuk boleh kongsikan jugalah antara tips ataupun nasihat Datuk bagi mereka sepanjang bulan Ramadan ni, bagi mereka yang ingin bermuhasabah sepanjang bulan Ramadan ini. Saya nak bagi nasihat, saya bukan banyak sangat ilmu yang saya boleh bagi nasihat. Jadi sebagai seorang selebriti, seorang pelakon, seorang ikon untuk semua, so mungkin apa yang kita cakap sebagai seorang selebriti ni, diorang boleh follow, diorang boleh ikut apa yang kita cakap. Sebab kita buat drama semua pun diorang tengok, diorang boleh follow semua kan. Jadi saya cuma boleh cakap dengan diorang semua apa yang terjadi ini adalah satu hikmah. Ada satu hikmah. Jadi jangan ambil benda ni sebagai satu benda yang agak ringan. Sebab sesuatu yang berlaku ini ada
benda di sebaliknya. Jadi saya kalau boleh kalau korang duduk rumah jangan terlalu macam kita dengar sekarang ni macam-macam isu deralah, itulah, tak nak dengar lah, apalah kan. Benda-benda macam ni sepatutnya kita hindarkan. Kita sepatutnya muhasabah diri, kita kena fikir apa yang berlaku ini adalah satu ancaman. Contoh macam tu kan. Jadi kita kenalah muhasabah diri, fikirkan benda yang terbaik. Buat benda-benda yang berfaedah. Sebab kata orang Pahang tu, orang duduk di rumah, janganlah pergi keluar ke mana-mana. Sekarang ni ada virus, duduk di rumah, jangan pergi mana-mana, ikut apa yang kerajaan cakap. Okey, terbaik Datuk. Terima kasih atas segala perkongsian Datuk. Kirim salam Datin Elmi. Selamat menyambut Ramadan esok. Okay. Selamat menyambut Ramadan kepada semua rakyat Malaysia, terutama kepada family saya, anak saya, isteri saya, ibu saya, adik-beradik, kakak, abang semua. Selamat menyambut Ramadan. InsyaAllah ada rezeki kita lepas PKP dapat berbuka puasa sama, kita dapat bukalah. Kalau tidak, berbukalah di rumah masing-masing, kita buat je lah video call. Video call je lah. Selamat berpuasa Datuk. Jaga diri. Selamat Terima berpuasa. kasih. Terima kasih lagi. Selamat puasa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Datuk Fiz Fairuz. Terbaik pesanan Datuk tadi dengan logat Pahang ya. Okey, saya tak nak cuba tapi apa pun selepas ini Rina akan bersama dengan Ustazah Isfadia untuk berkongsi lebih lanjut dari sudut agama. Silakan Rina. Okey, seronok juga kan sekali-sekala kita lihat sisi yang berbeza Datuk. Cakap logat Pahang, sedap pula dengar. Okey, ini kita nak bawakan daripada sudut ataupun perspektif agama. Bagaimana sebenarnya bulan yang dianggap sebagai bulan yang penuh rahmat, bulan penuh keinsafan ini, kita nak muhasabah diri kita menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan sudah pun bersama kita, jeling-jeling kat sebelah ni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeling bukan sebarang jeling. Ya, jeling-jeling kerinduan katanya. Okey Ustazah, kita nak berbalik kepada topik kita sebenarnya berkenaan dengan muhasabah diri sepanjang Ramadan ini. Dan kalau lihat pastinya tempoh ini, kalau kita ambil dari sudut yang positif, banyak manfaatnya dan banyak sekali kelebihannya. Untuk setiap individu ataupun setiap umat itu, bagaimana sebenarnya kita nak bawa diri kita sepanjang Ramadan ini dalam satu perubahan yang sangat-sangat baik Ustazah? Ya, baik. Terima kasih Rina. Okay, apa khabar semua? Sahabat-sahabat, para penonton yang dimuliakan. Bila kita sebut muhasabah ni, memang rasalah dalam hati kita ni banyak sangat dosa dia. Tapi dalam Islam, dia sangat menyarankan kita agar kita melakukan muhasabah ini dalam dua bentuk ataupun dua keadaan. Yang pertama, muhasabah kita melihat apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Jadi daripada dosa-dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Jadi kita muhasabah dan kita nilai balik. Bahasa moden dia ada Rina. Bahasa moden dia apa tu? Audit. Audit. Okey, sedap Ustazah. Moden kan? Okey, itu satu. Aspek yang kedua yang mungkin jarang kita lihat adalah bagaimana muhasabah ini boleh membantu kita merancang ke arah amalan-amalan ataupun perbuatan kita yang lebih baik akan datang. Jadi selepas kesan daripada melihat kekurangan kita, kelemahan kita, apakah talent dan potensi kita, maka kita harus mewajibkan diri kita untuk merancang masa depan kita pula. Walaupun hakikatnya kita tidak tahu masa depan itu untuk siapa kan. Kita tak tahu esok untuk siapa. Kita ada hanya hari ini. Tapi perancangan itu nantinya akan menjadi saksi di hari akhirat betapa kita sedang berjuang untuk mempertingkatkan nilai-nilai yang baik dalam diri kita, Rina. Baik Ustazah, sesuatu yang saya kira penting untuk kita fahami ya, bagaimana kita nak audit diri kita dan juga merancang amalan-amalan yang boleh meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah. Tapi kan Ustazah, bagaimana sebenarnya dalam tempoh ini kita nak meletakkan diri kita ini seorang yang sentiasa terbuka untuk menerima apa sahaja perubahan ataupun ujian dalam hidup ini. Semangat untuk kita percaya bahawa setiap orang akan ada ujiannya walaupun berbeza-beza, tetapi semangat untuk kita terus melihat bahawa ujian ini sesuatu yang indah walaupun dalam bulan Ramadan.
Jadi yang ni kita kena ada 3 perkara. Yang pertama, kita kena bentuk persekitaran. Jadi cuaca dalam rumah kita itu dan keadaan dalam rumah kita itu perlu membawa kita ke arah sentiasa muhasabah. Jadi baca buku contohnya, kan itu persekitaran. Kemudian mungkin keadaan yang kita disiplinkan diri kita, jadual harian kita. Jadi itu merupakan salah satu cara bagaimana kita membentuk persekitaran kita. Yang kedua adalah dengan siapa kita bergaul atau dengan siapa kita selalu dekatkan diri kita. Kalau kita dekatkan dengan WHI, wanita hari ini, jadi kita dapat banyak input-input yang berbentuk muhasabah ini kan. Jadi dia mencetuskan diri kita supaya kita bermuhasabah. Okey, jadi kita pastikan siapa yang berada di keliling kita, ahli keluarga kita kan. Jadi kita galakkan mereka untuk sama-sama mencetuskan perasaan muhasabah ini. Dan kemudian yang ketiga, kita patut ada guru, Rina. Jadi kita kena ada guru, ada cikgu jadi yang biasa membimbing kita, mengingatkan kita tentang kepentingan muhasabah. Jadi contohlah kita sekarang nak cikgu macam mana, tak ada, online ada. Kan? Kita ada live streaming, kita ada banyak live media sosial dan sebagainya. Banyak mengingatkan kita tentang muhasabah ini, Masya Allah. InsyaAllah. Dan Ustazah, mungkin ada juga sebarang masalah ataupun individu-individu yang punya keyakinan diri bahawa bulan Ramadan ini mungkin permulaan untuk melakukan sesuatu kebaikan. Bulan yang pastinya dilihat sebagai mudah untuk mereka melihat bagaimana nak berubah menjadi yang lebih baik. Tetapi permasalahannya di sini, Ustazah, kadang-kadang kita ini terlalu melihat kepada persekitaran. Kita takut nak berubah sebab kita takut dengan pandangan persekitaran. Sekejap je lah tu berubah. Lepas ni kembali semula ke asal. Ini yang kadang-kadang membuatkan orang yakin pada mulanya, tetapi selepas itu keyakinan mula pudar. Bagaimana situasi ini, Ustazah? Ya, betul. Sebab itulah sebahagian ada mengingatkan kita supaya kita jangan jadi hamba pada bulan Ramadan. Jadi kita perlu menjadi hamba kepada Allah yang satu itu. Jadi kalau kita berusaha untuk sentiasa meletakkan niat kita, betulkan cara pandang kita kan, jadi insya-Allah Allah akan bantu kita. Sebab tu juga kita perlu berdoa kepada Allah, sebab Allah yang memegang hati kita kan. Hati kita ni dia berbolak-balik, Rina. Kan? Jadi kita sangat minta pada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub maksudnya Tuhan yang sentiasa memegang dan membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, kita minta Allah tetapkan hati kita ala dinika, atas jalan yang diredai oleh Allah, wa ala ta'atika, dan atas ketaatan kita terhadap Allah. Jadi memang tidak ada daya, tidak ada keupayaan untuk kita, sebab kita ni up and down, Rina. Kita bukannya malaikat kan. Jadi kita perlu untuk sentiasa berjihadlah, berjuang. Jadi ini dipanggilkan jihadun nafs. Dan Ramadan datang ini dia sebenarnya melatih kita supaya kita bingkas kita bangun, dan bila kita bangun kita take charge. Kita ambil tugas kita supaya kita yang menguasai nafsu kita, lenturkan dia dengan Ramadan, dengan ibadah ini dan persekitaran dan sebagainya. Selebihnya lepas kita dapat bulan Ramadan ni, dia macam recharge kita, bagi kekuatan tau. So selebihnya yang itu Allah letakkan kebijaksanaan kita, budi bicara kita untuk meneruskan istiqamah kita di bulan-bulan yang akan datang. Baiklah, saya kira perkongsian yang memang cukup menarik. Mungkin di hujung perbincangan ini, Ustazah boleh membuat satu rumusan untuk kita lihat bagaimana pentingnya untuk kita muhasabah diri sendiri dalam usaha untuk mencari kelebihan dan juga kebaikan pada diri kita. Silakan. Ya. Saya ingin petik satu cerita di mana Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia adalah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat tinggi muhasabahnya, Rina. Dan satu masa dia tak dapat join solat asar berjemaah. Jadi diorang ni, para sahabat ini, dia memang melazimkan diri mereka untuk solat, mesti solat secara berjemaah. Jadi satu masa dia tertinggal solat asar secara berjemaah, maka dia telah menghukum diri dia sendiri dengan mengeluarkan sedekah yang berupa tanah harganya 200,000 dirham. Hanya tidak sembahyang asar secara berjemaah. Lihatlah keimanan, kekentalan mereka kan. Jadi mereka akan menghukum diri mereka sekiranya mereka tidak mampu, tidak mentaati Allah. Jadi itulah kekentalan yang saya rasa mungkin kita boleh pinjam. Mungkin kita boleh hukum diri kita dengan tambah puasa sunat akan datang kan. Tambah bersedekah ke apa ke. Jadi punish ourselves
in order untuk kita terus konsisten dan juga istiqamah. Dan muhasabah ini juga memberi satu kekuatan kepada kita lah bahawa kita mesti mengurus diri kita dan jangan berikan nafsu mengurus diri kita. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustazah untuk perkongsian yang bukan sahaja saya tetapi penonton-penonton juga mendapat manfaat daripadanya. Selamat berpuasa ya Ustazah. Ya, selamat berpuasa juga untuk Rina dan seluruh kru WHI Wanita Hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia tadi perkongsian menarik daripada Ustazah Isfadiah bagaimana sebenarnya cara untuk kita muhasabah diri kita, dan yang pastinya kesempatan yang ada ini jangan lengah-lengahkan. Kita terus catat ataupun buat checklist apa yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini untuk kita jadi manusia yang lebih baik berbanding yang sebelum ini. Jangan pedulikan persekitaran tapi niat itu juga penting untuk kita laksanakan. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami bertiga selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Bersua kembali dalam Wanita Hari ini. Ada sesuatu yang ingin kami kongsikan berkenaan dengan tabung bantuan kemanusiaan COVID-19. Orang ramai yang ingin menyumbang ke tabung ini boleh melalui cek perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund Maybank di Maybank 51. Nombor akaunnya adalah 5141-0532-3170. Setiap sumbangan anda, tak kira kecil ataupun besar, pastinya bermakna untuk kami, dan setiap sumbangan juga akan dikecualikan daripada cukai. Kita dah pun sampai ke penghujung siaran. Esok Sugi? Ya, esok kita akan kembali bersama Fiza dengan Farin. Kalau saya tak silap saya dengan topiknya Ramadan intimkan pasangan. Jadi jangan lupa saksikan Wanita Hari ini esok, dan di sini kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Jaga diri. Jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan keluar, jangan keluar. Duduk kat rumah, please duduk kat rumah. Aku tahu yang kau rasa seperti tidak ada apa. Ada mata tolong buka, ada otak sila guna. Jangan keluar rumah. Hanya sebentar, bukannya lama menakar. Tak boleh, memang tak boleh. Dekat dalam news dorang dah cakap tak boleh. Tolong dengar, jangan coba, jangan degil, kan dah kenal. Berapa kali sudah kata, berapa hari sudah nyata. Kepala keras batu bata, Kalau sakit seorang tak apa, dibabitkan orang kenapa. Banyak keluarga dah merana. Bila batu ramai sombong, egois ni yang meninggi. Yang kita dapat ditampung, melambung naik sampai hari ini. Terlalu kebal degup jantung, terlalu bebal berguni-guni. Rantainya pasti tak bersambung, bila sendiri patut berkurung diri. Bukannya tak diberitahu berkali, jangan bila dah kena baru sedari. Jangan keluar, jangan keluar. Duduk kat rumah, please duduk kat rumah. Aku tahu yang kau rasa seperti tidak ada apa. Ada mata tolong buka, ada otak sila guna. Jangan jadi pemalas, just stay away from me. Memang aku tak sanggup nak, aku tak berani. Just a few simple steps, hari-hari cuti. Orang lain susah payah, jadi jangan tambah lagi. Cuci tolong cuci, hidup hanyalah sekali. Jadi tolong duduk rumah, goyang kaki tengok movie. Tolong jaga kesihatan, kalau sayang anak bini. Keluarga nong bersatu, jadi tolong jaga diri. Tolong alihkan perbuatan yang merosakkan keadaan.